Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Nina nak cerita kat korang tentang satu kejadian yang pernah terjadi dekat China sekitar tahun 80-an. Masa tu kecoh dekat newspaper China tentang satu family ni kena bunuh. Dan ada satu cerita yang beredar dekat sana yang mengatakan badan diorang ni telah dikerat-kerat, dicincang, lepas tu dijadikan roti dan dihidangkan kepada customer. Puncanya dikatakan bermula daripada hutang judi. So macam mana cerita dia? Korang kena follow cerita Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini terjadi dekat sebuah restoran yang bernama Restoran 8 Immortals, Macau pada tahun 1985. Seluruh family pemilik restoran tadi telah dibunuh dan dikatakan isi daging diorang ni telah dijadikan sebagai intipau. Restoran Cina ni sebenarnya asal pemilik seorang penjual jalanan yang bernama Zhang Lin. Zhang Lin dikatakan dulu ni bukanlah orang yang jenis terpelajar. So sejak remaja lagi dia banyak berkorban masa dan tenaga untuk mencari rezeki buat family dia. Yelah, sebab dia bukan datang daripada keluarga yang senang. So dia terpaksalah bekerja pada usia yang masih lagi muda. Dia juga pernah bekerja dekat sebuah pelabuhan di Macau. Masa dia kerja dekat pelabuhan tu kan, dia susah untuk mendapatkan makanan. So kadang-kadang tu dia terpaksa kebeluran. Jadi bermula dari sinilah Zhang telah membuka sebuah gerai dekat tepi jalan dan dia menjual makanan dan juga minuman. Hasil daripada niaga dia tu, dia dapat kumpul duit dan dia buka sebuah restoran yang dikenali sebagai 8 Immortal. So since dia buka restoran tu kan, dia punya rezeki tu memang melimpah ruah, memang tak pernah berhenti. Selepas beberapa tahun lepas tu, dia berjaya buka sebuah hotel dan dia bagi nama hotel tadi sebagai Hotel 8 Immortals. Jadi nama sama lebih kurang restoran dia. Hidup Zhang dengan family dia pada masa ni orang kata memang hidup mewah lah dan senang. Bayangkan hidup dia dulu susah, nak makan pun susah, tapi akhirnya dia buktikan yang dia berjaya. Trust the process, even lambat insyaAllah akan berjaya juga. And then bila Zhang pada tahap yang dia dah senang, dia dah kaya raya, so dia mula terlibat dengan aktiviti perjudian pula. Dia fikir dengan judi ni dia akan lagi bertambah kaya. Akhirnya bukan Zhang je yang terlibat dengan perjudian tu, malah isteri dia sendiri pun terlibat juga guys. Semakin bisnes diorang ni berjaya, semakin galaklah diorang ni bermain judi. Boleh dikatakan kedai-kedai judi yang ada dekat Macau tu, laki bini ni memang akan berjudi dekat sana. So diorang ni memang dah jadi pelanggan tetap diorang lah. Sebelum Nina continue tentang kejadian yang menimpa family Zhang, Nina nak cerita sikit lah tentang latar belakang dia. Zhang asalnya dia telah dilahirkan di tanah besar China sebelum dia pindah ke Hong Kong pada tahun 1970. Dikatakan pada masa ni dia ada banyak identiti disebabkan dia ada kaitan dengan kejadian jenayah. And then pada tahun 1973 Zhang telah bunuh seorang lelaki yang dipercayai lelaki tu hutang duit dengan dia. Jadi mungkin lelaki tadi tu tak ada duit ke, atau mungkin dia tak bayar dalam tempoh yang ditetapkan oleh Zhang, so dia dibunuh. Lepas tu Zhang ni telah melarikan diri ke Canton dan tinggal dekat sana selama bertahun-tahun. Lepas tu dia berpindah pula ke Guangdong dan dia telah membakar hujung jari dia pula guys. Sebab apa? Sebabnya dia nak padam cap jari dia dari dikaitkan dengan mana-mana jenayah yang dia pernah buat sebelum ni. Jadi kalau polis jumpa cap bukti jari dia lah kan, katakan kat mana-mana senjata ke apa yang dia pernah guna sebelum ni, tapi bila polis kata okey ni Zhang yang buat, bila diorang nak dapatkan cap jari Zhang, tak ada sebab Zhang dah bakar ujung jari dia. So polis tak boleh nak sahihkan ataupun sahkan kata Zhang yang buat. Kemudian Zhang ni barulah pindah ke Macau dan dia telah terlibat dengan aktiviti perjudian sehingga melibatkan seluruh keluarga dia meninggal. Pada malam 1984, Zhang telah bertaruh judi dengan Huang. Masa ni diorang telah bertaruh dalam nilai yang sangat tinggi. Akhirnya Huang telah menang iaitu 180,000 daripada Zhang. So of course lah Zhang ni kalah lah dalam perjudian tadi. Jadi Zhang kata dia tak mampu nak bayar duit sebanyak tu. Jadi diorang pun buatlah perjanjian. Zhang kata dalam masa setahun kalau dia tak bayar hutang-hutang Huang, dia akan bagilah restoran tu dekat Huang. Jadi maksudnya dia akan gadaikan restoran dekat Huang untuk settlekan hutang-hutang dia dalam masa setahun kalau hutang dia tadi tu masih lagi tak settle. Jadi Huang pun setuju dan diorang pun terus kalah kehidupan macam biasa. Selepas setahun Zhang bayar hutang Huang, akhirnya dia pun berhenti bayar. So Huang ni pun report lah dekat polis. Dia kata dekat polis yang Zhang masih lagi hutang dia dan hutang dia masih lagi tak selesai. Sebabnya duit bunga ataupun faedah hutang Zhang tadi telah berjumlah 600,000. Korang bayangkan daripada 180,000 telah bertambah jadi 600,000 guys. Itu pun sebab bunga tau, sebab dia bayar tempoh dalam setahun, jadi bunga hutang dia tu jadi bertambah. Dan bermula dari sinilah keluarga Zhang sebenarnya telah pun menempah maut. Pada 4 Ogos tahun 1985, 9 ahli family Zhang telah mengemaskan kedai-kedai diorang sebab masa tu diorang dah closing kedai. Pada petang hari tu sebenarnya Huang dah datang ke kedai diorang untuk tuntut hutang. Sebab yelah mestilah dia tak puas hati sebab diorang ni tak bayar lagi hutang yang dia tagih tu. Jadi dia akan selalu datang ke kedai tadi dan minta duit sebanyak 30,000. Dan macam biasalah lepas dia bincang dengan Zhang, and then Huang kata tak apa, malam ni aku datang lagi. So pada malam tu Huang datang ke kedai diorang dan dia minta untuk Zhang serahkan kedai tu ataupun restoran tadi tu dekat dia. Tapi Zhang tak nak serahkan restoran diorang
barang macam yang dia telah janji dengan Huang setahun sebelum tu. Keadaan jadi huru-hara apabila Huang tadi dah naik angin. Dia pecahkan botol and dia tarik anak Zeng dan dia jadikan anak Zeng sebagai tebusan. So masa tu dia letak botol kaca yang dah pecah tu dekat leher anak dia. Dan pada masa ni jugalah ada salah seorang family members Zeng ni telah cuba untuk melarikan diri, tapi dia telah berjaya ditangkap dan akhirnya dia telah dibunuh dengan menggunakan botol yang pecah dekat leher dia. So diorang tikam leher dia. Okay, macam tu je. Sakitnya. And then satu family ni telah dibunuh dengan cara dicekik dan ada juga yang telah ditikam dekat leher diorang dengan menggunakan botol yang dah pecah. Mayat-mayat diorang ni telah dipotong oleh Huang selama 8 jam guys. Lepas dah settle semua, dikerat-kerat semua tu kan, and then bahagian-bahagian badan tu diletakkan dalam sebuah beg plastik hitam. Ada beberapa plastik tadi yang dia telah buang dekat laut dan ada lagi sebahagian tu dia buang dekat tong sampah. Hajat Huang akhirnya terlunas sebab dia dah dapat apa yang dia nak, macam restoran dan juga rumah Zeng. Esok pagi tu kan adalah driver lori ni nak hantar barang dekat kedai Zeng, tapi bila dia sampai dekat kedai Zeng, dia nampak kedai Zeng tutup. Dia macam pelik jugalah. Lepas tu dia nampak ada notis dekat kedai tu mengatakan yang kedai ni ditutup selama beberapa hari. Jadi dia macam pelik jugalah kan. Sepatutnya hari dia hantar barang tu mestilah kedai tu buka kan, macam yang dijanjikan oleh Zeng. Tapi tiba-tiba dia nak pergi hantar, tutup pula. So dia pun decide lah nak ke rumah Zeng. Tapi bila dia sampai dekat sana, dia jumpa Huang, iaitu lelaki yang dia tak kenal. Lepas tu bila dia tanya tentang Zeng, Huang pun kata yang family Zeng dengan Zeng ni telah balik ke tanah besar China dalam keadaan yang rushing. And then 4 hari kemudian pada 8 Ogos 1985, ada seorang perenang telah jumpa 9 keratan badan manusia dekat sebuah pantai di Macau. Awal tu polis ingat keratan-keratan tadi tu adalah badan pendatang izin yang berenang dekat lautan lepas, and then diorang ni mati lemas. Lepas tu bila diorang dah mati lemas, badan-badan diorang ni telah dimakan oleh jarum. Tapi bila diorang siasat dengan lebih terperinci, rupa-rupanya badan-badan yang bercerai tu sebenarnya bukan digigit, tapi sebenarnya telah dipotong. Diorang jumpa sebanyak 4 kaki dari kaki kanan, 2 tapak kaki dari kaki kiri dan juga 2 lengan. Dan polis syak beberapa anggota badan ni sebenarnya dipercayai milik 4 orang yang berbeza. Polis pun buatlah siasatan dengan lebih mendalam untuk mencari orang yang mungkin hilang. Beberapa minggu kemudian, polis jumpa lagi beberapa anggota badan yang lain di pantai Macau. Beberapa hari kemudian, polis jumpa lagi beberapa anggota badan lain di pantai Macau. Jadi masa tu ada seorang doktor ni yang bawa anjing dia tengah berjalan-jalan dekat pantai. So masa diorang jalan tu, tiba-tiba anjing dia macam ada terbau daging tau. So anjing dia cari dan dia makan. Masa ni lah doktor tu ternampak yang anjing dia tu tengah gigit lengan manusia. So dia pun berebut dengan anjing dia, tarik apa semua daripada mulut anjing dia, dan dia pun call polis. So badan yang dijumpai pada kali ni dipercayai milik seorang perempuan. 3 hari lepas tu, polis jumpa pula bahagian yang terakhir, iaitu lengan kanan dan juga tumit kanan. Selama berbulan-bulan polis siasat kejadian ni, tapi akhirnya diorang macam dah buntu, diorang dah tak jumpa clue tau. Satu hari tu setelah 8 bulan kejadian ni, polis terima satu surat. Jadi dalam surat tu mengatakan ada seorang lelaki ni yang risau tentang keadaan abang dia yang bernama Zeng yang hilang tanpa khabar selama 8 bulan. Dia pernah suruh lah kawan-kawan dia yang tinggal dekat Macau ni untuk cari abang dia kan. Tapi kawan-kawan dia kata abang dia tak ada dekat restoran, tak ada dekat rumah ataupun dekat mana-mana dekat daerah Macau tu, diorang tak jumpa dia. Dalam surat tu juga adik Zeng ni kata sekarang ni family Zeng memang sibuk lah dengan urusan bisnes keluarga diorang, dan ada seorang lelaki yang bernama Huang nakkan restoran diorang. Dekat hujung surat tu adik Zeng kata kemungkinan semua ni terjadi ada kaitan dengan Huang. So polis pun syak maybe badan-badan yang diorang jumpa tadi tu adalah milik family Zeng. Dan apa yang ditulis oleh adik Zeng ni macam masuk akal juga. Huang pula pada masa tu dia berlagak macam tak ada apa-apa pun yang terjadi. Dia pun handle restoran Zeng macam family Zeng uruskan sebelum ni. Manakala rumah Zeng pula disewakan kepada orang lain. Jadi lepas polis dapat surat daripada adik Zeng tadi tu kan, diorang pun pergilah ke restoran Zeng dan siasat. Bila polis dah sampai dekat sana, Huang kata dia adalah pemilik baru kedai tadi. Tapi jawapan daripada Huang ni macam polis tak puas hati tau. So polis pun siasat lah dari segi rekod cukai apa semua tu. Rekod-rekod tadi tu menunjukkan semuanya masih lagi di atas nama Zeng. Lepas tu Huang juga ada simpan tau dokumen perniagaan family Zeng. So tak ada bukti yang menunjukkan yang Zeng ni pindah milik kepada Huang. Polis pun geledah lah aset milik Huang ni dan diorang telah menjumpai dokumen Zeng dan juga kad pelajar anak-anak Zeng. Jadi bila Huang ni rasa dia dah tak selamat, polis pun dah syak dia. Dia rasa okey, aku memang dah nak kantoi dah ni. Dia pun cuba untuk melarikan diri, tapi dia telah berjaya ditangkap dan dipenjarakan pada 28 September tahun 1986. So kes ni dia mula viral dekat newspaper China dan ada banyak cerita yang telah didedahkan tentang Huang. Jadi orang percaya selama beberapa bulan dia handle kedai makan Zeng, diorang percaya sebenarnya Huang ni telah masak mangsa dia ataupun pemilik restoran tu. Dia telah hancurkan daging-daging diorang ni, dia masak dan diletakkan dalam roti daging babi. So maksudnya dia buat inti untuk pau dia and dia jual dekat customer dia. So itu apa yang diorang ni percaya guys.
Tiba-tiba bila pergi makan kan, dia rasa macam sedap pula pau ni daripada sebelum ni. Tahu dia dah makan daging pemilik restoran tu. Ya Allah, creepy. Okey, jadi selepas sehari je dekat penjara, Huang ni telah kena serang dengan banduan-banduan yang lain. So dia dah kena pukul. Lepas tu dia pun telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Tapi dekat hospital ni pula dia cuba untuk melarikan diri tapi tak berjaya lah. And then pada 6 Oktober tahun tu, dia pun confess lah dekat penyiasat tentang apa yang dia dah buat dekat Family Zen. So dia cerita dengan lebih terperinci lah macam mana kejadian tu boleh terjadi. Huang juga dia pernah try untuk bunuh diri dia sebanyak 2 kali tau. Dan pada 4 Disember tahun 1986, akhirnya dia telah mati bunuh diri lepas dia potong tangan dia ni dengan menggunakan penutup tin. So dia ada tinggalkan surat. Jadi dia kata dalam surat tu dia buat macam tu bukan sebab dia rasa bersalah dan dia nak tebus dosa dia, bukan. Tapi dia buat untuk tamatkan riwayat dia sebab dia kata dia dah penat untuk tanggung penyakit asma dia yang dah kronik selama bertahun-tahun. Seriously, kenapa kau tak bunuh diri je sebelum ni kan? Kenapa bila kat penjara tu baru kau nak buat semua ni? Mungkin dia dah give up kot sebab dia tak nampak cahaya untuk dia keluar lagi dari sana. Alright guys, that's it for today. Dan itulah cerita daripada China yang Nina kongsikan pada hari ni. Nina tak sangka orang-orang dekat China ni sebenarnya agak ekstrim, tapi tak dapat dinafikan diorang ni memang kuat dengan perjudian, main mahjong. Itu macam dah jadi satu budaya diorang. Tapi ya, sampai satu family dihapuskan sebab nak settle hutang. Masalahnya sampai ke anak-anak Zeng tu pun terlibat. Korang tahu tak, daripada umur 10 tahun ke 7 tahun tak silap Nina, sampailah anak dia yang bongsu 4 tahun pun jadi mangsa tahu. Beberapa orang budak-budak lah terlibat dalam kejadian ni. Bukan anak-anak je, mak bapak dia pun terlibat juga tau. Maksudnya terpaksa tanggung hutang Zeng. Disebabkan seorang yang buat perangai, habis satu family kena tanggung, habis satu family terkorban. Jadi nak buat apa-apa tu fikir dulu, okay? Fikir dulu. Sebab kadang-kadang tu kalau kita hidup seorang-seorang dekat dunia ni, lantak lah kau nak buat apa kan, sebab takkan melibatkan orang lain. Tapi kalau ada family nak buat benda jahat tu, fikir dulu. Kita ada family, ada mak bapak, ada anak-anak ke apa, fikir dulu, okay? Sebelum buat benda tu. Alright, okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe dulu di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload. Dan korang boleh juga follow Nina di Instagram dan korang akan dapatlah latest update daripada Nina bila Nina upload video yang baru. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.